the difference between what you do on social media and what happens when you move into the public realm. Ketua Parti Reform Encik Kenneth Jayaratnam berkata PAP terus menyebarkan dongeng Singapura akan runtuh jika ada pembangkang yang lebih daripada satu lambang saja. Dalam satu video yang dikeluarkan semasa menjalani notis jangan keluar rumah SHN, Encik Jayaratnam berkata PAP berasa adalah lebih baik bagi sebuah negara dengan satu parti saja. Beliau berkata demikian sebagai mengulas ucapan PM Lee Siang tadi yang menyeru diberikan mandat kukuh bagi memimpin Singapura mengharungi krisis COVID-19. Encik Jayaratnam menambah para pelabur mahu melihat kawalan pentadbiran yang kukuh di Singapura yang pihak pembangkang boleh tawarkan. Apabila para pelabur melihat Singapura, kata Encik Jayaratnam, hakikatnya mereka mengalu-alukan pihak pembangkang kuat yang boleh menawarkan ketelusan dalam tadbir urus pemerintah, terutama dalam ihwal kewangan. Itu menurut Encik Jayaratnam sebagai seorang pakar ekonomi adalah sesuatu yang beliau akan dapat lakukan. Lagi liputan berkempen dalam pilihan raya umum akan kami bawakan selepas ini. Ini termasuk kempen calon bebas dalam kawasan undi persorangan. Jimat tenaga dan wang hanya dengan Mitsubishi Electric Starmax Aircon, mudah dibersihkan dan tiada bunyi bising. Perhatian, cabutan bertuah Golden Chance kembali lagi dengan wang tunai hampir $78,000 untuk dimenangi 56 pemenang. Pemenang perdana akan memenangi $22,222. Golden Chance, kedai emas yang diyakini. 其实在援助的过程中是非常辛苦的。嗨，大家好，我是 Yuki， 我是一名自发性的义工，我协助了一群因新冠肺炎疫情而受影响的新马工友们。我很感谢家人和朋友的支持，也感谢商家的赞助，还有饮食业所有的摊主们，非常的支持我们每个活动。当然还有善心人士们的捐款，无论数额是多少，有他们一起来协助工友们度过这次的难关。To our invisible heroes like Yuki, your efforts and dedication are our shield and inspiration in the challenging times. Stay strong, and you are not alone in this fight. Nippon Paint, introducing Singapore's first antiviral paint. Stay strong, Singapore. Apa arti kebahagiaan? Mencapai impian, berani menuju masa depan. Koleksi tangga kebahagiaan Veraci, eksklusif di Kedai Emas Ming Seng. Berita diteruskan. Setiausaha Agung Parti Kemajuan Singapura PSP Dr. Tan Cheng Bock berkata pemerintah PAP salah kerana menumpukan kepada pekerjaan saja. Ini kerana ini adalah pilihan raya COVID-19 dan Singapura harus menumpukan kepada usaha menyelamatkan nyawa dan kehidupan. Dr. Tan berkata demikian apabila diminta mengulas kritikan Menteri Perdagangan dan Perusahaan Chan Chun Sing bahawa pihak pembangkang tidak mempunyai pelan menonjol berhubung COVID-19. Ditemui semasa berkempen di Bukit Batok Street 31 bersama-sama pasukan PSP yang bertanding di GRC Chua Chu Kang pagi tadi, beliau menuduh PAP sebagai gagal memberi sepenuh tumpuan kepada COVID-19 dan sebaliknya mempolitikkan isu virus corona. This current election is a COVID-19 election. And
if the government just concentrate on jobs, I think is wrong. They must concentrate on lives and livelihood. That is important, because if your lives are at danger, which one would I take? I would take life first. Semalam Dr. Tan mencabar Encik Chan Chun Sing supaya berdebat dengan beliau secara langsung di televisyen mengenai isu COVID-19. Encik Chan bagaimanapun mencabar Dr. Tan supaya mendeda dahulu rancangan PSP tentang bagaimana beliau mahu membantu rakyat menangani krisis COVID-19 dan krisis ekonomi paling serius sekarang ini. Menjawab, Dr. Tan hari ini menolaknya kerana menganggap PAP mahu melihat dahulu hujah-hujahnya. Mengenai isu skim anggota parlimen tanpa kawasan undi NCMP pula, Dr. Tan berkata beliau tetap menyokongnya. Salah seorang calonnya di GRC Chua Chu Kang juga tidak menolak kemungkinan menerimanya jika ditawarkan. Saya akan ikut keputusan daripada parti kami sendiri. Ya. Kita pun terfikir bahawa perwakilan Melayu dalam pembangkang adalah kurang dan kita akan pertimbangkan. Tapi ini hanya setelah kita berbincang dengan jawatankuasa untuk memutuskannya. Pengerusi SDP Paul Tambaya berkata partinya akan terus memberikan tumpuan kepada usaha membantu para penduduk menghadapi masa depan pasca COVID-19. Ini meskipun SDP dituduh menyebarkan berita-berita palsu seperti sasaran penduduk 10 juta orang dan baru-baru ini komen-komen tentang tindakan pemerintah dalam menangani pandemik COVID-19. Dr. Tambaya berkata demikian ketika melawat kawasan Bukit Panjang pagi tadi. SDP dikenakan perintah pembetulan di bawah Undang-Undang POFMA berhubung dakwaan pemerintah merancang sasaran 10 juta penduduk. Ini bukan kali pertama SDP dikaitkan dengan POFMA. Sebelum ini, SDP juga diperintah supaya pembetulan berhubung perangkaan tenaga manusia. Pengerusi bersama pasukan bertindak berbilang kementerian Encik Lawrence Wong juga telah menyifatkan komen-komen Dr. Tambaya sebagai tuduhan-tuduhan palsu dan tidak berasas. Dr. Tambaya telah bercakap tentang tindakan pemerintah terhadap COVID-19 di satu forum. Tetapi Dr. Tambaya mendakwa bahawa mudah untuk dituduh berhubung kenyataan yang tidak dibuatnya di bawah Undang-Undang POFMA. Sebaliknya, beliau mahu memberikan tumpuan kepada usaha membantu para penduduk dengan isu-isu kehidupan seharian. Sementara itu, selepas 7 hari berkempen, pasukan Parti Rakyat Singapura SPP yang bertanding di JRC Bishan Toa Payoh menyatakan sokongan yang diterimanya kali ini lebih baik berbanding pilihan raya 2015. Setiausaha Agung SPP Steve Chia memberikan penilaian tersebut semasa ditemui wartawan kami Afiqah Hussein. Sekitar 4,000 risalah yang membutirkan manifesto SPP diagihkan setiap kali pasukannya ini keluar berkempen di GRC Bishan Toa Payoh. Walaupun sudah 2 kali kalah di sini di tangan pasukan PAP pimpinan Dr. Ng Eng Hen, pasukan SPP ini yakin mampu menambat lebih ramai pengundi dalam pilihan raya kali ini. Compare with 2015, I think that we are doing much better. I think we probably get more than the 30+% previously. Have we crossed the 50%? I don't think so, but we are working hard. It's probably about 40% there. Mereka sangat kredibel. Of course, telah Ng Eng Hen sebagai minister mempunyai banyak influence. But then ultimately it boils down to policies. Pasukan PAP yang termasuk Saktian di Supaat sudah pun menyatakan akan menubuhkan pusat pekerjaan dan kemahiran di GRC ini selain mengeluarkan hampir 4,000 derma siswa dan biasiswa kepada penduduk di sini. SPP pula menuduh pemerintah sebagai gagal menghuraikan banyak bidang yang menimbulkan keprihatinan seperti pekerjaan dan kos sara hidup yang tinggi selain isu kaum minoriti. Saya rasa masyarakat Melayu masih banyak isu-isu yang tertunggak lagi, and also issue of high divorce rate dan and also drug abuse. Jadi kalau saya diberi peluang, saya rasa saya akan bergabung dengan semua organisation seperti Mendaki, MUIS, RIMA, adakan kolektif leadership untuk menangani isu-isu tersebut.
Pada 2015, pasukan PAP di GRC terkecil Singapura ini menang dengan 73.6%